sejahtera, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Kita sedang berbicara tentang khalifah. Idea kekhalifahan bermula dengan ayat 30 Al-Baqarah yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan kita sebagai khalifah di bumi. Kemudian kita telah bincangkan khalifah itu dari sudut bahasa artinya ialah pengganti. Mengikut ayat 62, kita adalah pengganti kepada Allah dalam mengurus manusia dan alam ini. Bidangnya ialah yang berkait dengan takdir sahaja, iaitu fenomena yang berkait dengan kesusahan, penderitaan manusia dan menjaga alam ini. Seterusnya, kita bincang bahawa khalifah itu adalah darjat bagi sebaik-baik manusia, kerana sikapnya berpegang kepada prinsip hidup untuk manfaat orang lain. Jadi sekarang ini, yang sangat penting buat kita ialah, adakah kita telah mula berusaha melakukan anjakan paradigma ke arah hidup sebagai seorang khalifah. Ini kerana memang Allah hendak menjadikan kita sebagai seorang khalifah mengikut ayat 30 Al-Baqarah. Dalam siri 6 ini, saya ingin mengajak saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apakah impak dan implikasi dari konsep kekhalifahan itu. Maksud saya, dari sudut agama ataupun Islam kita itu. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, apabila ayat 30 Al-Baqarah, Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Artinya, ini suatu seruan. Seruan buat manusia supaya menjadikan dirinya sebagai seorang khalifah. Jadi, bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Adakah sunnah baginda Nabi juga berdasarkan kekhalifahan? Persoalan ini saya lontarkan kerana Aisyah pernah berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, setiap kalimah, setiap ayat dalam Al-Quran itu adalah menjadi sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ayat 30 itu tadi dan ayat-ayat lain yang menyebut khalifah itu, baginda menjadikannya sebagai sebahagian daripada asas kepada akhlak baginda. Takkan baginda Nabi menolak ayat-ayat itu.
Artinya, sunnah baginda itu adalah berasaskan juga kepada konsep kekhalifahan. Mana mungkin apabila Aisyah berkata akhlak Nabi ialah Al-Quran, baginda tidak pula menyahut seruan ayat 30 itu. Apakah Nabi silap? Atau apakah Nabi tidak membaca ayat itu? Adalah tidak logik untuk mengatakan demikian. Saudara-saudari sekalian, jadi apabila ayat 30 Al-Baqarah itu menyebut sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi itu, pastinya baginda Nabi menyahut seruan tersebut. Lalu menjadikan dirinya sebagai seorang khalifah. Dengan kata lain, konsep kekhalifahan itu menjadi sebahagian dari cara hidup baginda. Cara hidup baginda biasa disebut sebagai sunnah. Misalnya, apabila ayat 30 Al-Baqarah itu menyebut sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, artinya baginda Nabi SAW telah menjadikan dirinya sebagai seorang khalifah. Antara lain lagi, apabila ayat 165 Al-An'am menyebut dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darjat, artinya akhlak baginda adalah berorientasikan asal kejadian ini. Jadi, apabila ayat yang sama menyebut kerana dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan kepada kamu, artinya baginda menjalani kehidupan yang bertepatan dengan ujian yang dimaksudkan itu. Satu ayat lain, ayat 69 Al-A'raf. Ayat ini menyebut, dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan dan kekuatan pada bentuk kejadian tubuh. Maka, kenanglah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu berjaya. Artinya, baginda pastinya menyahut seruan, maka kenanglah itu. Ayat 74 Al-A'raf pula menyebut, maka kenanglah nikmat-nikmat Allah itu dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Artinya, sikap baginda sudah pasti tidak akan bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Tetapi sebaliknya, menjaga bumi ini jangan sampai mengalami kerosakan. Dan satu lagi, apabila ayat 129 Al-A'raf menyebut tentang penganiayaan dan penghambaan terhadap pengikut Nabi Musa, lalu Nabi Musa mengingatkan,
dia akan memerhatikan pula bagaimana perbuatan kamu. Artinya, baginda juga akan membentuk dirinya dengan cara hidup yang tidak melanggar penganiayaan tadi dan penghambaan. Pendek kata, akhlak baginda adalah yang berorientasikan kekhalifahan. Kepribadian baginda berorientasikan ayat-ayat yang tersebut itu tadi. Dengan kata lain, ayat-ayat di atas itu tadi adalah kepribadian baginda. Cara hidup baginda atau disebut sunnah itu juga berasaskan kepada ayat-ayat kekhalifahan. Jadi, apabila ayat 30 Al-Baqarah menyebut, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, baginda Nabi adalah seorang khalifah. Agama baginda Nabi adalah berasaskan kekhalifahan. Islam baginda Nabi juga adalah berasaskan kekhalifahan. Apalagi cara hidup baginda yang dipanggil sunnah itu juga adalah berkonsepkan kekhalifahan. Pendek kata, secara tidak langsung, bolehlah disebut bahawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berasaskan tujuan penciptaan manusia, iaitu hidup sebagai seorang khalifah mengikut ayat 30 Al-Baqarah itu. Jadi, kita renung sekejap. Adakah kita sudah mula mengikut langkah baginda? Sudah menjadikan konsep kekhalifahan itu sebagai cara hidup kita? Jika tidak atau belum, bagaimana hendak mengaku agama kita adalah agama baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi, apabila kita berbincang tentang khalifah itu, artinya kita tidak ada pilihan lain selain menjadi khalifah. Beragama yang berasaskan kekhalifahan. Menjadi seorang Islam yang berasaskan kekhalifahan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, tentu kalian tahu sebuah hadis yang menyebut di akhir zaman umat Islam berpecah kepada 73. Hanya satu yang diridai Allah. Artinya, yang satu itu pastinya ialah Islam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang diasaskan kepada konsep kekhalifahan itu. Jadi secara tidak langsung,
dapat difahami iaitu Islam yang 72 lagi itu Islam mana? Islam apa? Kalau Islam Nabi asasnya kekhalifahan, Islam yang 72 itu asasnya apa? Kerana itulah dikatakan tidak diredai Allah yang 72 itu. Jadi dapatlah difahami iaitu Islam yang diredai adalah yang berasaskan konsep kekhalifahan. Islam yang diredai ialah yang diasaskan kepada idea tujuan penciptaan manusia, iaitu mengikut ayat 30 Al-Baqarah. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, tentu kalian tahu sebuah hadis yang menyebut di akhir zaman umat Islam berpecah kepada 73. Hanya satu yang diridai Allah. Artinya, yang satu itu pastinya ialah Islam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam yang diasaskan kepada konsep kekhalifahan itu. Jadi secara tidak langsung dapat difahami iaitu Islam yang 72 lagi itu Islam mana? Islam apa? Kalau Islam Nabi asasnya kekhalifahan, Islam yang 72 itu asasnya apa? Kerana itulah dikatakan tidak diredai Allah yang 72 itu. Jadi dapatlah difahami iaitu Islam yang diredai adalah yang berasaskan konsep kekhalifahan. Islam yang diredai ialah yang diasaskan kepada idea tujuan penciptaan manusia, iaitu mengikut ayat 30 Al-Baqarah. Dan satu lagi, secara sedar atau tidak, dalam bacaan tahiyat sembahyang kita ada menyebut dua perkara. Satu, menyebut Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya, sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi Muhammad, rahmat buatmu, keberkatan buatmu. Yang kedua, hanya disebut Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Artinya, sejahtera ke atas kamu semua dan yang beramal saleh. Gitulah lebih kurangnya. Kita lihat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut 3 perkara, iaitu sejahtera, rahmat, berkat. Sedangkan buat kita hanya sebut satu, iaitu sejahtera. Tidak sebut rahmat pun. Tidak sebut keberkatan pun. Apakah maksudnya? Artinya,
agama baginda sallallahu alaihi wasallam, cara hidup baginda itu mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan keberkatan. Secara tidak langsung menunjukkan agama kita belum mendapat rahmat Allah, belum juga memberi keberkatan buat kita. Nasib baiklah ketika mengakhiri sembahyang kita itu ada ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Artinya, kalau sembahyang berjemaah, ucapan makmum di sebelah kita itu ditujukan buat kita. Apa ucapannya? Assalamualaikum warahmatullah. Dia mendoakan semoga kita mendapat rahmat Allah. Kita juga membuat ucapan salam buat makmum di kiri kanan, mendoakan semoga mereka juga mendapat rahmat Allah. Sedar atau tidak, ketika dua orang Islam berjumpa, akan disarankan supaya memberi ucapan salam. Tetapi biasanya hanya disebut Assalamualaikum. Dalam ceramah dan pengajian ada disebut sebaik-baiknya ialah ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Lebih baik dari ucapan yang tadi. Justru renungkanlah Islam kita. Adakah mengikut Islam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Islam yang diikuti oleh 72 kelompok itu tadi? Jadi, sekian dulu buat kali ini. Hingga jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.